Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tazkirah ringkas untuk murid Al-Hikmah pada kali ini berkisar tentang kisah seekor burung gagak yang sangat bijak, dan juga gagak ni dia tersangat fokus. Okay, walaupun kisah ni adalah kisah rekaan, tetapi apa yang penting kita dapat ambil pengajaran daripada kisah ini. Kisahnya beginilah. Okay, ada seekor burung gagak. Okay, pada suatu hari, burung gagak ni dia sedang terbang ke hulu ke hilir. Okay, waktu tengah hari, panas terik lah. Okay. Biasalah waktu panas terik, kita sendirilah akan dahaga kan. Okay, gagak ni pun dahaga. Okay, gagak ni ke hulu ke hilir, dia nak mencari sedikit air untuk menghilangkan dahaga. Okay, dia pun terbanglah ke sana kemari, dan tiba-tiba dia ternampak satu sinaran cahaya. Okay, dia pun apa tu? Dia pun pergilah terbang menuju ke cahaya tersebut, dan rupa-rupanya dia nampak itu adalah bikar kaca yang dalam dia ada sedikit air. Dan gagak pun alhamdulillah jumpa pun air, jadi gagak pun cuba untuk minum. Okay, macam mana gagak nak minum? Gagak ni dia cuba masukkan paruh dia ke dalam bikar kaca tersebut. Dia cuba, tak sampai sebab air tu cetek je. Jadi gagak ni pun dia tak putus asa, dia cuba lagi, tetap sahaja tak berjaya sebab air tu cetek. Jadi gagak pun duduk sebentar, dia pun cari idea macam mana nak dapatkan macam mana nak minum air tu. Kalau diterbalikkan bikar tu, apa jadi? Air tu akan tumpah, jadi tak dapat minum. Jadi dia fikir-fikir lagi, cari idea. Okey, dia dapat satu idea, iaitu dia nak naikkan air tu sampai ke paras yang dia boleh minum lah. Jadi idea dia ialah memasukkan batu. Dia gagak ni mungkin dia pernah belajar sains kot. Okay. Isi padu air kan. Letak batu, nanti air tu akan naik. Bila dah naik, gagak tu bolehlah untuk minum air tersebut. Jadi dia pun berfikir untuk mencari batu pula. Okay. Kali ni dia fikir, kalau nak cari batu besar-besar, dia tak larat nak angkat. Jadi cara yang paling mudah ialah dia cari batu-batu sungai. Okay, gagak pun dia boleh agak lah kat mana sungai kan. Okay, gagak pun terbanglah menuju ke sungai, dan dia ambil batu-batu sungai. Okay, fokus gagak ni. Okay, dia ambil batu sungai, dan dia terbang semula ke bikar tadi untuk masukkan batu tu ke dalam bikar tu. Dipendekkan cerita, sampai 2 jam dia ulang-alik buat benda yang sama. Pergi ke sungai, ambil batu. Dah ambil batu, terbang balik ke bikar, dia masukkan dalam bikar air tersebut. Sampailah penuh batu tersebut, dan air pun naik ke atas. Dan akhirnya gagak ni pun sampailah, dia punya paruh sampai ke paras air tu, dan dapatlah gagak tersebut minum air. Dah habis minum, gagak pun mengucapkan alhamdulillah, syukur dapat juga hilangkan dahaga. Tiba-tiba gagak terfikir, tadi batu yang aku ambil ni batu sungai. Lah, kenapalah aku tak minum je air sungai yang ada kat air sungai tadi. Punya banyak air sungai tu, kenapa aku tak minum je? Okey, itu sahaja kisah pada kali ini. Okey, nampak macam mengarut sikit kan kisah dia. Apa yang penting daripada kisah ni ialah apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ini. Okey, ada banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Okay, di antaranya kita boleh listkan ataupun kita boleh senaraikan ada 3 pengajaran penting yang kita boleh ambil daripada kisah ini. Pengajaran yang pertama, usaha sampai berjaya. Okay. 2 jam, selama 2 jam gagak ni berusaha. Walaupun penat, walaupun dahaga, dia tetap berusaha sampailah dia kutip batu tadi tu, sampailah penuh dekat dalam bikar air tadi. Sampai air tu naik, sampailah burung tu berjaya untuk minum air tersebut, dan hilanglah dahaga burung gagak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus dengan setiap pekerjaan kita. Okay. Gagak tadi punya fokus, nampak? Okay. Yang pertama, gagak ni dia fokus nak minum. Jadi bila dia fokus nak minum, maka gagak ni dia hanya berfikir untuk mencari air. Dan dia ternampak lah ada sinaran cahaya kan daripada bikar tu, dan dia pergi, okey, nampak ada air. Jadi dia berusaha, dia fokus berusaha untuk masukkan paruh dia dalam bekas tu untuk minum air, tapi tak berjaya. Lepas tu
dia fokus pula cari idea. Bila dia fokus cari idea, maka dia dapat idea. Dia dapat idea untuk letakkan batu, masukkan batu ke dalam bikar sampailah air tu naik ke atas. Nampak ada fokus gagak ni. Okey, lepas dia fokus benda tu, kali ni dia fokus untuk cari batu pula. Bila dia nak cari batu, dia terfikir sungai. Okey, kali ni ni fokus dia lagi fokus. Okey. Kali ni dia fokus untuk cari batu sahaja, untuk masukkan batu ke dalam bikar. Okey, dia pergi sungai, dia dah tak nampak dah. Dia dah pergi sungai, dia tak nampak sungai. Sungai yang ada air mengalir sedap diminum tu, dia tak nampak dah. Sebab dia hanya berfokus kepada batu sahaja. Dia pergi sungai untuk kutip batu, bukan untuk minum air. Jadi dia fokus apa yang dia nak lah. Dia kutip batu, pergi ke bikar. Banyak kali tu, ulang-alik. Tetap fokus dia masih berpusat kepada batu lagi. Okey, nampak fokus burung gagak tu. Okey, itu mungkin ada side baik, mungkin ada side buruk lah daripada terlalu fokus ni. Kadang-kadang terlalu fokus ni baik. Tapi kadang-kadang terlalu fokus ni tak baik juga sebab kita tak nampak benda yang lain. Okey, pengajaran yang ketiga. Peluang ni boleh datang tanpa disangka ataupun tanpa kita fikirkan. Okey. Macam burung gagak ni lah. Dia ada peluang untuk minum air sungai tu, tapi benda tu dia tak terfikir. Okey, nak senang faham, boleh diibaratkan macam macam perjalanan. Macam kita ada seorang dia ingin melakukan perjalanan daripada Puncak Alam ke Melaka. Contohlah, ada dua orang nak melakukan perjalanan daripada Puncak Alam menuju ke Melaka. Jauh kan? Okey. Orang yang pertama, daripada Puncak Alam, dia naik kereta dan dia pergi ke Melaka tanpa dia singgah mana-mana tempat. Nampak? Dia fokus daripada Puncak Alam, naik kereta sampailah ke Melaka. Punya fokus sampailah ke Melaka. Berjaya sampai ke Melaka. Orang yang kedua pula, sama, dia juga daripada Puncak Alam, naik kereta juga, melakukan perjalanan sampai ke Melaka. Tetapi sebelum dia sampai ke Melaka, Melaka kan besar lah juga kan. Nak sampai ke tempat yang dia ingin tuju tu, sebelum dia sampai tempat yang dia nak tuju tu, alang-alang dah sampai Melaka, apa dia buat? Dia singgah dulu. Dia nampak ada kedai asam pedas. Jadi dia singgah makan asam pedas dulu. Lepas tu dia tengok ada cencaluk, dia beli cencaluk dulu. Lepas tu dekat tepi jalan pula dia nampak ada kuih keria Melaka. Dia makan dulu. Dapat 3 benda dan dapat lagi satu benda yang sepatutnya dia nak, iaitu sampai ke tempat yang dia nak sampai kat Melaka tu. Dalam perjalanan dia boleh cari peluang-peluang yang lain. Samalah macam kita sebagai murid lah, sebagai cikgu pun adalah pengajaran, adalah peluang-peluang yang sebenarnya boleh dapat. Kalau sebagai murid, contohnya kita sedang belajar di sekolah. Kita punya fokus nak dapat lulus dalam peperiksaan. Tapi kalau kita terlalu fokus dalam untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan, sebenarnya ada kejayaan lain yang kita tak sedar, yang kita kena kejar juga. Contoh seorang ni, dia kejar fokus nak dapat A je. Tapi dia terlupa dekat sekolah adanya sukan, ada al-babrok, ada yang lain tu dia tak hiraukan sebab dia fokus satu benda. Berbeza dengan orang yang dia cuba dia fokus dan dia cuba untuk mendapatkan manfaat di balik fokus tu. Contoh dia tengah belajar nak dapatkan A, dalam masa yang sama dia boleh dapat cara untuk disiplinkan diri. Dia boleh dapat belajar macam mana untuk beradab. Dia dapat belajar cara gosok gigi. Dia dapat belajar berkawat. Dia dapat belajar berlakon, bernyanyi, macam-macam lah. Wallahu alam. Sebenarnya ada banyak lagi pengajaran yang kita boleh ambil dan kita boleh fikirkan bersama. Tapi kita masa pun sekadar sikit je, tak banyak. Jadi bolehlah fikir apa lagi pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ini. Wallahu alam. Sekian sahaja tazkirah ringkas tentang seekor burung gagak yang fokus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.